Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama dapat berkumpul pada malam ni dalam majlis mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Saya terpanggil pada malam ni untuk membincangkan satu perkara mengenai dengan sembahyang sunat, tetapi ketika mana diiqamatkan, sedang bila iqamat maka dikelang kabut nak sembahyang sunat, ataupun ketika mana imam takbir sembahyang fardu maka dikelang kabut nak sembahyang sunat. Adakah perkara tersebut dituntut ataupun apakah hukum di sebalik perbuatan tersebut? Hadis daripada riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata idza uqimatis solat fala salata illa al-maktubah. Bila mana diiqamatkan solat maka tidak ada lagi solat melainkan solat fardu. Jadi bila diiqamatkan solat tak ada lagi sembahyang melainkan sembahyang fardu. Kita lihat dalam hadis yang kedua daripada Ibnu Buhainah, dia kata Nabi SAW pernah melalui satu orang lelaki yang sedang sembahyang. Wa qad uqimat salatu subhi. Sembahyang subuh dah diiqamatkan, tapi dia sembahyang sunat lagi. Fakallamahu bi syai'in la nadri ma huwa. Nabi bercakap dengan dia sesuatu yang kami tak tahu apa benda yang Nabi cakap dengan lelaki tersebut yang sedang sembahyang sunat ketika diiqamatkan sembahyang subuh. Falamman sarafna ahaqna naqul madza qala laka Rasulullah. Bila mana kami dah selesai sembahyang subuh, maka kami mengerumuni lelaki tersebut. Maka kami tanya dia, apa yang Nabi kata kepada kamu? Maka lelaki tadi kata, Nabi berkata kepada aku, yushiku an yusalli ahadukum as-subha arba'an. Hampir-hampir salah seorang di kalangan kamu sembahyang subuh 4 rakaat. Sebab apa? Dah diiqamatkan di sembahyang 2, ikut lagi imam 2. Jadi macam 4 rakaat. Satu riwayat daripada Abdullah bin Sarjis, dia kata Nabi, seorang lelaki masuk ke masjid. Nabi SAW pada ketika itu sembahyang waktu pagi sembahyang subuh. Fasalla raka'atain, dia sembahyang 2 rakaat di penjuru masjid. Summa dakhala ma'a Rasulillah, kemudian dia masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk bersama Nabi, masuk mengikuti Nabi sembahyang pada subuh. Nabi jadi imam. Jadi dia pun lepas sembahyang sunat dia ikut Nabi, dia jadi makmum. Kemudian lepas sembahyang Nabi kata, ya fulan, bi ayyi salataini i'tadalta, kamu nak kira sembahyang yang mana satu ni? Abi salatika wahdak am bi salatika ma'ana? Adakah kamu nak kira sembahyang kamu yang seorang-seorang tadi, ataupun kamu kira sembahyang nak ikut kami? Yang mana satu kamu nak? Jadi di sini dari segi prioritinya kita kena lihat dari sudut umum. Minal musallamat, perkara yang logik kita boleh terima, iaitu perkara-perkara yang fardu boleh diutamakan berbanding perkara yang sunat. Itu semua tahulah. Bila sebut apakah sembahyang paling utama dan paling afdal, sembahyang fardu 5 waktu, tak ada sembahyang sunat yang boleh mengatasi sembahyang fardu. Itu semua tahu. Bila sebut tentang puasa, apakah puasa yang paling afdal? Puasa bulan Ramadan, sebab dia fardu. Tak sama puasa hari Arafah ke puasa hari apa, tak sama. Sebab puasa fardu level paling tinggi. Antara sedekah apa yang paling afdal, iaitu sedekah wajib, iaitu zakat. Dia ada sedekah sunat, ada wakaf, macam-macam ada sedekah. Cuma sedekah yang paling afdal adalah sedekah, iaitu zakat, sedekah wajib. Kita panggil sedekahun wajibah, kerana zakat ni benda yang wajib. Itu semua tahu. Cuma yang malangnya, seseorang yang mana mengutamakan perkara yang sunat lebih daripada perkara yang fardu, maknanya dia memberikan perhatian lebih kepada perkara sunat, lebih berbanding perkara fardu, maka ulama kata itu dipanggil sebagai maghrur. Maghrur ni maknanya dia telah ditipu oleh syaitan, dia tertipu. Siapa yang mengutamakan perkara yang fardu, tertinggal sembahyang sunat, itu dipanggil sebagai ma'zur, perkara yang diberikan uzuran.
Dia sibuk fardu sampai tak terbuat benda yang sunat. Itu dipanggil ma'zur, diberikan uzuran. Contoh dia sibuk qada, mungkin dia baru keluar hospital, sibuk qada sampai terlupa nak sembahyang sunat. Itu ma'zur lah. Tapi paling baik dia kena ingat sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang qada dan juga sembahyang sunat. Tapi kalau dia sibuk dengan sembahyang sunat, tapi sembahyang fardu ini dia ketepikan. Dia buat juga tapi dia tak beri perhatian lebih, maka dipanggil sebagai maghrur, iaitu dia telah ditipu oleh syaitan. Begitulah juga dalam agama ini, perkara yang afdal jauh lebih afdal daripada perkara yang tidak afdal. Perkara yang aula, perkara yang sunat lebih afdal daripada perkara yang tak sunat, perkara yang harus. Sekarang ni timbul persoalan, sembahyang fardu ini, sembahyang fardu secara berjemaah, itu yang lebih afdal ataupun sembahyang sunat yang lebih afdal? Bila kita lihat dari sudut tuntutannya, sembahyang berjemaah ini ada ulama kata wajib, dan tak ada pun ulama kata sembahyang sunat subuh tu wajib. Itu tuntutan yang pertama kita tengok, jemaah tu lebih afdal. Itu dari segi yang pertama lah. Sebab bila sebut tentang sembahyang jemaah, ada sebahagian ulama jemaah tu wajib dan tak sah dia sembahyang seorang-seorang, dia kena sembahyang berjemaah. Tapi tak ada orang kata, tak ada ulama kata sembahyang sunat subuh itu hukumnya wajib, ataupun sembahyang sunat rawatib itu hukumnya wajib. Sembahyang nama pun sembahyang sunat, jadi dia tak akan jadi wajib. Kalau kuat dia pun dia akan jadi sunat. Kita panggil apa? Sunat muakkadah. Sunat muakkadah, sunat yang ditekan, yang diberatkan, yang Nabi tak tinggal. Kalau Nabi tinggal pun sekali dua je. Kemudian perkara yang kedua, sembahyang jemaah ini hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad berbanding sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun ada sunat muakkad juga, tetapi sembahyang jemaah ini tuntutannya lebih berbanding dengan sembahyang sunat. Perkara yang ketiga, ada ulama menyatakan sembahyang sunat ini hukumnya fardu kifayah, dan tak ada ulama kata sembahyang sunat itu fardu kifayah, tak ada. Bila sebut fardu ni, walaupun dia kifayah, dia lebih tinggi lah. Fardu ain yang paling tinggi, sebab setiap orang kena buat fardu ain. Macam sembahyang Jumaat, setiap orang kena buat. Fardu kifayah, seorang buat, yang lain tak payah. Tapi itu istilah orang Melayu kita lah. Sebenarnya maksudnya seorang dah buat, yang lain tu dituntut lagi buat, tapi gugur kita panggil dosa terhadap orang kampung tu tergugur sebab ada orang sembahyang kan. Tapi kalau kita nak sertai lagi bagus. Itu dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni dalam mazhab Syafi'i kita pun ada yang menyatakan sembahyang jemaah tu fardu kifayah. Tapi tak ada pun dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab-mazhab yang lain mengatakan sembahyang sunat itu adalah sembahyang sunat fardu kifayah, tak ada. Kemudian kita tengok dalam situasi ini, Nabi tegur sahabat yang sembahyang sunat qabliyah subuh. Ini nak memberi penekanan kepada kita, sembahyang subuh ini adalah sembahyang rawatib yang paling afdal lah. Sebab tu Nabi kata rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang subuh lebih afdal daripada dunia dan seisi. Bukan dunia perhiasan emas ni semua ni, amalan-amalan soleh amalan-amalan orang yang soleh di kehidupan dunia ni, sembahyang malam, puasa sunat, dia semua sekali dihimpunkan, sudah pasti 2 rakaat sembahyang subuh itu lebih afdal. Bukan nak dibandingkan emas, perak semua tu, itu tak ada nilai lah di sisi Allah. Jadi maksudnya amalan-amalan soleh. Jadi di sini nak bagi tahu, Nabi tegur sahabat sembahyang sunat qabliyah subuh sebelum subuh. Jadi ini sebagai satu indikator kepada kita lah. Bila mana Nabi tegur sembahyang sunat yang paling afdal, sembahyang sunat yang bawah daripada dia lebih-lebih lagi lah. Sebab sembahyang tak adalah sembahyang sunat rawatib. Rawatib ni adalah plural daripada sembahyang sunat rawatibah. Kita panggil sembahyang sunat apa? Sebelum dan selepas. Kita panggil qabliyah dan juga ba'diyah. Itu singularnya kita panggil solat sunat rawatibah. Plural dia solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni yang kita bagi tahu tadi adalah sebelum dan juga selepas sembahyang. Antara yang paling afdal sembahyang
sunat rawatib adalah solat sunat qabliyah subuh. Solat-solat lain pun ada yang sunat tapi tak sama berat solat sunat qabliyah subuh berbanding solat-solat sunat yang lain. Sebab itu Nabi dalam satu hadis ada dinyatakan apa? Nabi SAW ni dia menjaga lam yakun ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'ataini qabla subhi. Nabi SAW tidak ada sesuatu pun sembahyang sunat yang Nabi lebih memberi perhatian berbanding 2 rakaat sembahyang subuh. Jadi maknanya Nabi memberi penekanan sungguh-sungguh lah. Sebab apa? Yang pertamanya sebab sembahyang subuh itu, sembahyang qabliyah subuh adalah sembahyang pembuka hari. Tak ada sembahyang sunat lah sebelum bila azan subuh, tak ada sembahyang sunat lain, sembahyang sunat qabliyah subuh. Jadi seolah-olah dia sebagai pembuka hari kita. Kita pembuka hari dengan sembahyang sunat. Jadi sebab itu Nabi beri teguran kepada sahabat ini nak menunjukkan kepada satu perkara, iaitu utamakan perkara yang fardu dan selepas itu kamu boleh buat perkara yang sunat. Kemudian perkara yang berikutnya, sembahyang sunat rawatib itu kita boleh dapat balik. Kita dah terlepas boleh dapat balik. Sembahyang jemaah belum tentu dapat balik. Sebab apa? Bila kita sembahyang, kita datang sembahyang, contoh kita nak sembahyang sunat, elok kita sembahyang sunat, imam habis dulu daripada kita. Dan boleh tak kita nak sembahyang jemaah? Boleh kalau ada orang sanggup teman kita sembahyang jemaah. Tapi masalahnya kalau orang semua aku dah sembahyang je, aku tak nak sembahyang lah. Jadi itu yang masalah, kita tak dapat pahala sembahyang jemaah. Tetapi untuk sembahyang sunat, dia tak akan terlepas. Dia boleh buat selepas daripada sembahyang fardu. Dia memang tak akan terlepas. Dia boleh buat. Cuma beza dia, solat sunat qabliyah subuh dilakukan sebelum daripada subuh, maka itu dipanggil sebagai afdal. Afdal ataupun yang lebih awla. Yang sunat dan awla. Perkara sembahyang solat sunat qabliyah subuh dilakukan selepas daripada sembahyang fardu, maka itu dipanggil sebagai mafdhul. Mafdhul lawan kepada afdal, iaitu yang tidak afdal tapi masih disunatkan. Sebab dia tak sempat, dia datang lambat, siapa suruh datang lambat, dia tak sempat lah, tapi masih disunatkan buat. Bukan buat ketika mana iqamat dilawangkan, tetapi buat selepas daripada imam sembahyang lah. Imam lepas sembahyang fardu subuh, maka dia pun wirid doa semua, kemudian terus sembahyang qabliyah subuh. Begitulah juga sembahyang-sembahyang sunat yang lain pun sama lah hukumnya. Sebab Nabi SAW pernah melayan tetamu. Lepas sembahyang zuhur, sembahyang fardu zuhur, Nabi layan tetamu, tak sempat sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Lepas daripada sembahyang fardu asar, Nabi sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang fardu asar tak ada sembahyang sunat. Fatimah tanya kepada Nabi, sembahyang apa ni? Maka Nabi kata 2 rakaat selepas daripada zuhur. Jadi maksudnya boleh kita lepas sembahyang, kita buatlah. Cuma sembahyang Nabi sembahyang qadha lah, sebab sembahyang zuhur dah habis lah. Waktu zuhur dah habis, dia buat waktu asar tu dinamakan qadha. Untuk sebagai pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang sunat ini, perkara pertama tentang qabliyah ba'diyah, kita perlu tahu yang pertama sekali, iaitu bilakah waktu masuk dan juga waktu berakhir. Sembahyang solat sunat qabliyah, bila sebut qabliyah ni sebelum sembahyang fardu, tak kira lah sembahyang subuh ke, zuhur ke, sampai ke isyak. Bermula waktu dia adalah selepas masuk waktu sembahyang. Contohnya subuh pukul 5.55, 5.56 dah boleh sembahyang sunat. Tapi yang paling baik tunggu azan habis dulu. Jangan orang tengah azan di kelang kampung nak sembahyang. Tunggu azan habis dulu, baru dia sembahyang sunat. Itu masuk waktu dia lah. Kemudian bila waktunya berakhir, bukan iqamat. Iqamat itu adalah berakhirnya waktu yang afdal. Itu kita kena faham. Waktu yang afdal berakhir. Tapi waktu yang disunatkan masih lagi dituntut sampai bila? Sampai habis waktu subuh. Habis waktu subuh pukul berapa? Habis syuruk lah. Syuruk kita katalah pukul 7. Pukul 7 dah habis. Tapi kalau dia terlupa nak buat, sembang lepas subuh, kedai kopi tak sempat, tak teringat pun kata, tak sembahyang.
qabliyah subuh. Maka balik pada kedai kopi, barulah sembahyang sunat, tapi dinamakan qada. Sebab dah habis dah waktu dia. Masih lagi boleh qada. Tapi sembahyang jemaah macam mana kita nak qada? Kalau ada orang nak qada dengan kita boleh lah. Tapi selalu orang tak nak sembahyang lah jemaah. Sembahyang jemaah ni boleh diulang sebanyak 2 kali kalau tuan-tuan rajin. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Sebab pernah berlaku pada zaman Nabi, seorang lelaki-lelaki, dia datang-datang, orang dah habis sembahyang lah. Orang dah habis sembahyang lah. Dia datang. Jadi Nabi kata, siapa yang nak bagi sedekah di kalangan kamu kepada lelaki ni? Jadi ada seorang bangun, Nabi kata bagi. Bagi apa? Bagi buat sedekah dengan dia. Bukan bagi duit. Sedekahkan pahala jemaah. Dia dah sembahyang dah dengan Nabi tadi sembahyang. Dah sembahyang berjemaah dah. Jadi bila nak sembahyang kali kedua ni seolah-olah dibagi sedekah kat orang tu lah supaya dapat 27 kali ganda juga. Itu pun kalau orang tu rajin. Kalau dia kata aku dah sembahyang dah maghrib tadi, aku tak nak sembahyang kali kedua, cukup dah lebih aku sembahyang sunat. Jadi kalau orang yang sanggup, silakanlah. Itu Nabi kata seolah-olah dia bagi sedekah. Sedekah tak semestinya duit. Bantu orang pun dia kena sedekah. Nampak orang jalan kaki pergi surau, kita bawa kereta, tumpang sekali, jom. Orang nak pergi minum pagi sarapan, nampak jalan kaki, ajak tumpang sekali, jom naik kereta sekali. Itu pun dikira sebagai pahala sedekah juga. Sampai dalam hadis kata, orang yang nak mengangkat barang ke tunggangan dia, ataupun dalam bahasa mudah kita, orang yang nak mengangkat barang ke bonet kereta dia, kita bantu dia, tak apalah pakcik, bagi saya yang angkat kan. Itu pun dikira pahala sedekah. Bukan kata duit je. Jadi banyak sebenarnya pahala sedekah ni luas lah. Kalau kita nampak ada buah kelapa tengah jalan, ranting-ranting tengah jalan, batu, yang mana boleh menyakiti orang lain. Menyakiti ni maksudnya orang bawa motor mungkin terlanggar, tergelincir, mungkin boleh jatuh. Tak bawa motor pada berjalan kaki pun mungkin tersepak. Kadang-kadang sampai jalan, sampai cakap yang set, tersepak batu. Jadi ubahkan. Bukan ubah apa pun, letak tepi jalannya, jangan berada di tengah jalan. Itu pun dapat pahala sedekah juga. Sebab tu Nabi kata, imatatul adha anil tariqi sadaqatun. Buang perkara yang menyakiti di tengah jalan, maka dikira sebagai pahala sedekah dia. Jadi itulah mengenai dengan sembahyang qabliyah waktu dia. Sembahyang ba'diyah ni selepas waktu dia bila? Selepas daripada sembahyang fardu. Sembahyang fardu, dah lepas sembahyang fardu baru boleh sembahyang ba'diyah. Itu bermula waktu, tak boleh kita lepas azan zuhur terus qabliyah pun sekali, ba'diyah pun sekali package. Lepas tu baru sembahyang fardu. Itu tak boleh lah. Sebab tak masuk waktu lagi. Waktu dia lepas sembahyang fardu baru boleh. Sampai bila? Waktu berakhir, tamatnya solat sunat qabliyah ba'diyah samalah seperti mana waktu masuk dia lain, waktu berakhir dia sama. Bila waktu berakhir dia, azannya asar. Kalau waktu zuhur azan asar. Kalau waktu maghrib azan isyak. Itu masih lagi dikira sebagai tunai. Tunai ni maksud apa? Bukan qada lah. Tunai lawannya qada. Saja aku solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat, tunai kerana Allah Ta'ala. Walaupun selepas daripada sembahyang zuhur kita niat qabliyah, walaupun selepas sembahyang fardu subuh kita niat saja aku solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, tunai kerana Allah Ta'ala, dengan syarat sebelum daripada syuruk. Lepas daripada syuruk tu qada lah. Tapi qada ni tak perlu niat benda apa. Macam tunai tak perlu niat benda apa. Tuan-tuan sembahyang saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, dah cukup lah. Tak perlu tunai benda apa sunat. Kalau tuan-tuan nak qada, semalam keluar hospital, hari ni keluar hospital, semalam tak sempat sembahyang, ada urusan banyak kat hospital, kalau nak cek darah, nak cek ni, tak sempat sembahyang. Last sekali hari ni nak qada, tak niat qada pun tak apa, saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala yang semalam ni. Lepas tu kita tak niat qada, tak niat qada pun tak apa, qada tu sunat. Bukan perkara wajib. Lepas tu macam mana kita nak bezakan? Allah Ta'ala tahu lah. Kita sembahyang, Allah Ta'ala tahu lah kita qada ke tak. Dalam isi hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Tapi jangan ambil ringan pula. Kita sembahyang je, sembahyang niat tadi tak.
Kan Allah Ta'ala tahu niat kita semayang. Jadi kita tak perlu niat pun apa semayang. Semayang je. Datang-datang balik Allah Akbar, tak perlu niat. Sebab apa tak perlu niat? Allah Ta'ala tu tahu. Itu pun salah juga. Dia ada disiplin ilmu lah. Dia ada disiplin ilmu. Jadi maknanya tunai dan juga qada tak perlu niat lah. Tak perlu niat, sunat niat. Tapi makmum tu kena niat lah. Saja aku semayang fardu maghrib, makmum kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala pun sunat. Kan kita bincang awal-awal tentang niat. Aku semayang fardu maghrib, cukuplah 3 je. Aku semayang fardu asar, cukup. Bila kita makmum, tambah makmum satu lagi. Imam tak perlu niat imam pun tak apa. Imam tak perlu niat imam, tapi rugilah dia tak dapat pahala jemaah. Semayang dia sah. Tapi makmum tak niat makmum tak sah dia. Sebab dia tak boleh rukuk. Imam kena rukuk dulu. Sebab dia ikut imam, tapi tak niat imam, batal semayang dia. Tapi imam tak apa, tak niat imam tak apa. Sebab dia ketua tak perlu niat imam pun tak apa. Dia tak perlu nak rukuk, kena tunggu makmum rukuk, tak perlu. Jadi sebab itu dia tak perlu niat imam, tapi tak dapat pahala jemaah. Kemudian kalau kita lihat sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ni berlumba-lumba dan berlari-lari nak dapatkan sembahyang jemaah ni. Sebab apa? Sangkut terlepas. Terutama sembahyang sunat qabliyah subuh lah. Kita pun sama, kita pergi masjid-masjid tengok imam dah baca surah dah, dia kira sembahyang sunat kat belakang lagi. Sebab apa? Sebab dia nampak rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh tu lebih afdal berbanding dengan dunia dan seisi. Sebab tu dia kira nak pula sembahyang sunat dulu. Yang mana sembahyang fardu bersama imam nanti tu. Sebab sembahyang fardu bersama imam, selagi imam tak beri salam, dapatlah pahala sembahyang jemaah tu. Jadi dia kata tak apa, biar dulu. Jadi ini kesalahfahaman masyarakat sebahagian kita lah. Sebab apa? Dia nampak benda yang sunat tu besar. Memang besar, tapi ada benda yang lebih besar lagi. Sehingga sahabat-sahabat dulu pun, mereka pun kelang kabut juga. Bukan kelang kabut apa, nak datang lupa dalam buat kebaikan ni. Sampai hadis turun, Nabi sebut kepada mereka, hadis iaitu apa dia? Datanglah ke tempat semayang dalam keadaan waqar, sakinah, dalam keadaan tenang, berjalan tenang, jangan kelang kabut dengan tergopor-gopor. Dalam keadaan yang tenang lah, tak perlu kelang kabut. Kadang-kadang nak tangkalkan siput sebelah dekat dalam, sebelah dekat luar. Sebab apa? Kelang kabut sangat nak dapat semayang sunat ni. Tambah-tambah pula pada ketika tu apa nama, dia nampak pula tinggal lagi 30 saat. Bila tinggal 30 saat nak iqamat, lagi laju dia kelang kabut. Tambah-tambah bila Bilal muazzin dah nak gapai tali mikrofon nak iqamat, dia kelang kabut sembahyang sunat kat belakang. Allahu Akbar. Yang paling teruk sekali, duduk soh yang pertama sembahyang sunat. Dah tahu Bilal dah nak gapai mikrofon nak berdiri, dia sibuk nak sembahyang sunat soh yang pertama. Jadi ganggu orang lah. Macam orang bagi kuliah juga. Bila ada kuliah pengajian selepas maghrib, dia nak sembahyang sunat, tapi dia tak sembahyang sunat kat luar tau. Dia tak sembahyang sunat kat belakang-belakang, dia sembahyang sunat betul-betul bertentangan dengan meja kuliah. Ada orang buat tu, tapi bukan orang sini lah, Malaysia. Orang luar. Dia orang luar, tapi dia singgah sembahyang. Surau kita lah, orang Melayu. Jadi mungkin budaya dia biasa kot. Dia kira pergi-pergi, meja kuliah kan tinggi selalu meja kuliah tinggi. Jadi ustaz bagi kuliah sini, dia sembahyang betul-betul tepi ustaz, relax ya Allah. Jadi ustaz tu bagi kuliah, tengok muka dia sebab dekat sangat. Jadi sembahyang jauh sikit sembahyang. Memanglah kita tak boleh salahkan dia sembahyang. Memang dituntut untuk kita solat sunat tahiyatul masjid setiap kali kita masuk masjid Jadi termasuk surau. Jadi bila mana kita masuk masjid ataupun surau, sembahyang tahiyatul masjid. Jadi bila nak sembahyang tahiyatul masjid ni, ada kuliah ilmu, majlis ilmu. Jadi sembahyang tahiyatul masjid tu lebih afdal. Sebab sembahyang tahiyatul masjid ni sekejap je, berapa minit, tak sampai 2 minit pun, sekejap je sembahyang sunat. Lepas tu jangan baca panjang-panjang. Baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Imran memanglah panjang. Tapi kalau rakaat yang pertama baca surah ringkas-ringkas, rakaat kedua kemudian duduk.
dia tak mengaku apa-apa pun majlis ilmu. Dia tak terlepas apa-apa pun sebab sekejap sangat. Walaupun ada ulama kata bila majlis ilmu ni duduk je lah, kita ganti dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali, boleh juga, tapi tak sama. Sebab yang afdal, yang penghormatan masjid bukan zikir. Penghormatan untuk masjid, datang ke rumah Allah, hendaklah kita sembahyang dalam masjid. Jadi sembahyang sunat tu, bila kita masuk masjid, kita tak datang majlis ilmu lagi, kita pijak rumah Allah dulu. Bila kita tanggalkan slipper, kita pijak, langkah yang pertama, kita tak langkah ke majlis ilmu, langkah ke rumah Allah, masuk rumah Allah. Bila masuk rumah Allah, itu hak kita buat datul masjid, tuntutan ke atas kita. Sebab Nabi kata, idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila salah seorang di kalangan kamu masuk dalam masjid, jangan dia duduk sehingga dia sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi itu tuntutan lah. Jadi tak boleh salahkan orang. Boleh sedang berjalan sembahyang sunat, tak apa. Tapi untuk mengelakkan orang sangka buruk, jangan sembahyang dekat tengah-tengah lah. Kalau orang semua duduk tepi dinding kan semua ada orang, dia sembahyang tengah-tengah, jadi orang pelik lah. Jadi sembahyang jauh dari orang. Itu mengenai dengan sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat dia sah tak? Sembahyang sunat sah lah. Sebab apa sah? Kalau tak sah, Nabi akan tegur di awal-awal lagi. Kalau tak sah, sebab apa Nabi biar? Bila Nabi biar, maknanya perbuatan tersebut sah. Cuma dari segi keutamaan dia tak buat benda yang lebih afdal. Itu je. Sebab Nabi benda yang silap, benda yang salah, benda salah ni maknanya benda yang mungkar. Benda yang mungkar Nabi tak akan diam. On the spot Nabi akan tegur. Jadi bila Nabi biar, maknanya benda tu adalah bertentangan dengan benda yang sunat atau benda yang afdal. Macam sahabat tadi, dia sembahyang sunat, padahal sudah dilakukan iqamat. Kalau benda tadi mungkar, Nabi akan suruh dia berhenti sembahyang, jangan sembahyang. Hendaklah kamu datang sembahyang berjemaah. Maknanya perkara tersebut haram. Tapi Nabi tak larang. Bila Nabi tak larang, bukan tak jatuh kepada haram lah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak sempurna. Tidak sempurna tu maksudnya dari segi keutamaan sahaja. Jadi ini penting juga keutamaan. Sebab apa dari segi keutamaan penting? Sebab inilah kadang-kadang di kalangan orang Melayu kita, dia nak kejar takbiratul ula. Sebab apa? Dia kata, Nabi kata, man shalla lillahi arba'ina yawman yudrikuna takbiratul ula. Yudrikut takbiratul ula. Kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa yang sembahyang berjemaah selama 40 hari, dapat takbiratul ula. Takbiratul ula, takbir bersama dengan imam. Takbir yang pertama bersama dengan imam, maka akan terlepas 2 pelepasan, api neraka dan juga sifat munafik. Jadi dia kalang-kabut tak nak dapat takbiratul ula. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan dia, ada orang jatuh motor, dia kata tak apa, biar orang lain yang bantu. Yang penting aku nak dapat 40 hari sembahyang takbiratul ula. Maknanya dia terlupa. Apa dia terlupa? Dari segi keutamaan. Bantu orang lebih afdal tau daripada kita nak jaga sembahyang. Orang yang perlukan bantuan jatuh motor, kita tak tahu kalau kita sedia ke patah, kemungkinan kita nak kejar sembahyang jemaah, kita lambat angkat motor dan himpat kaki dia patah. Kan susah. Lagi bertambah sepatutnya kaki dia boleh cepat sembuh, jadi rawatan sampai 5-6 bulan. Jadi sebab itu dari segi keutamaan ni penting. Bila kita sedang sembahyang, anak kita nak masuk jari dekat kipas, batalkan sembahyang, tak boleh ni, sembahyang fardu haram. Memang sembahyang fardu batal tanpa sebab haram. Tapi bila mana kita nampak kemudaratan, anak kita nak masuk kipas dekat mana? Nak masuk jari dekat kipas, nak masuk jari dah. Jadi kita dah nampak dia nak pegang, takkan kita nak teruskan sembahyang? Pejam mata je, pejam mata, selamat. Pejam mata, tawakal kepada Allah. Kita batalkan sembahyang, selamatkan anak kita dari segi keutamaan. Jadi kita contohnya sedang dengar majlis ini, tiba-tiba dengar jiran kita jatuh. Bila jiran kita jatuh, kita kena baliklah, bantu. Mungkin anak duduk jauh, anak dia kerja kat jauh atau duduk kat jauh ke mana ke. Jadi kita dapat tahu, terus kita pergi bantu jiran. Bukan kita kata tak apalah, duduk majlis ilmu ni penting, fardu ain ni belajar sembahyang. Bukan. Benda tu lebih afdal. Sebab kemungkinan kita terlambat, nak tunggu tak apalah, kita lepas isyak kita pergilah. Lepas isyak pergi. Sebab hospital buka 24 jam.
Bukan masalah hospital bekak, masalahnya nyawa dia. Kemungkinan dia jatuh, lambat sampai ke hospital, ada darah beku. Maka bila darah beku boleh bawa kepada kematian. Jadi sebab dia itu dari segi keutamaan. Keutamaan kadang-kadang penting. Sebab bila manusia tak tahu yang mana yang lebih afdal, yang mana lebih utama, itu yang mereka akan tersalah dalam memahami perkara-perkara ibadat. Bukan perkara ibadat je, tak, perkara yang tidak ibadat pun sama juga. Jadi di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan, Imam Nawawi kata apa? Dia kata apabila diiqamatkan solat dalam mazhab kita hukumnya makruh bagi setiap orang yang nak sembahyang fardu, makruh bagi dia sembahyang sunat. Kalau dah iqamat, dia sembahyang sunat, tak apa. Kalaulah dia dah sembahyang dekat masjid lain. Contohnya masjid ni sembahyang lambat ni, setengah jam lepas azan baru sembahyang. Dia dah sembahyang lah masjid lain, tiba-tiba dia nak jumpa kawan dia kat sini, dia sembahyang sunat lagi. Sedangkan dah iqamat kan, tak apa, tidak makruh pun, sebab dia bukan nak sembahyang fardu pun. Bagi kita yang datang nak sembahyang fardu di sini, kemudian diiqamatkan, maka kita makruh untuk kita sembahyang sunat. Bila makruh? Ketika sedang diiqamatkan pun makruh, selepas diiqamatkan pun makruh. Bilal baru nak pegang mikrofon pun makruh. Bukan Bilal tu makruh, orang yang sembahyang tu makruh. Jadi sembahyang dia makruh, tak kira lah solat dia nak sembahyang sunat apa pun, tak kira hukumnya makruh. Tak kira nak sembahyang sunat qabliyah ke, nak sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, sembahyang sunat apa pun, hukumnya makruh. Kerana umum daripada hadis yang kita bacakan tadi, ataupun teks hadis yang kita bacakan tadi, matan hadis, iaitu idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Apabila diiqamatkan solat, tak ada lagi sembahyang sunat melainkan sembahyang fardu. Hukumnya makruh sama ada dia sempat selesai sembahyang sunat lebih awal daripada imam ataupun tidak. Maknanya dia kata aku sembahyang sunat sekejap je, imam ni kalau jadi imam memang lama baca panjang, jadi aku sempatlah sembahyang sunat, elok aku habis salam sempat lagi baca Fatihah bersama imam. Sebab imam ni baca panjang. Contohnya pada pagi Jumaat, memang sempatlah dia kata panjang. Jadi walaupun sempat tersebut dan larangan daripada matan ataupun teks hadis tadi, bila diiqamatkan solat, Nabi tak bagi sembahyang. Kita kena faham, bukan kira sempat ataupun tak sempat. Jadi itu hukumnya tak boleh sembahyang, hukumnya makruh. Sembahyang tu boleh tapi makruh lah. Maknanya dia buat perkara yang tak apa. Walaupun dalam hadis yang kita bacakan tadi hanya terkhusus kepada sembahyang sunat qabliyah subuh, tapi secara umumnya bukan sembahyang subuh saja, semua sembahyang. Kemudian berbeza dalam mazhab Hanafi tu. Dalam mazhab Hanafi dia tak sama macam mazhab kita. Dalam mazhab Hanafi dia kata hukumnya harus sembahyang, dengan syarat dia dapat rakaat yang kedua. Dengan syarat rakaat yang kedua bersama imam. Sebab apa dalam mazhab Hanafi, siapa yang tak sempat satu rakaat maka tak dapat pahala jemaah bagi dia. Kita ni dalam mazhab Syafi'i kita, imam sedang as-salam, kita baru masuk, dapat pahala jemaah tapi sikit lah, dapat pahala jemaah sikit. Tapi sebahagian mazhab ataupun sebahagian di kalangan ulama, mereka menyatakan dapat satu rakaat baru dapat pahala jemaah, tak dapat satu rakaat tak dapat pahala jemaah. Dalam mazhab Hanafi dia kata nak sembahyang sunat, sembahyanglah, tapi ada beberapa syarat. Syarat dia adalah, yang pertama, kamu sembahyang tu kamu sempat bersama dengan imam walaupun satu rakaat. Kalau sembahyang zuhur sempat bersama imam walaupun satu rakaat, sempat rakaat yang keempat pun tak apa. Sembahyang subuh sempat rakaat yang kedua pun tak apa. Jangan terlepas semua rakaat. Kemudian yang kedua dia jangan sembahyang dalam masjid, sembahyang di luar-luar, di beranda ke di luar. Maknanya tak masuk kawasan masjid lah. Sebab masjid ni kadang-kadang dia bercantum dengan masjid, dewan akad nikah, dewan kuliah duha, kadang-kadang dia bercantum dengan masjid. Jadi bila kita nak sembahyang dalam mazhab Hanafi, dah diiqamatkan tak boleh sembahyang dalam masjid. Nak sembahyang boleh sembahyang sunat,
Dengan syarat tadi kamu mesti sempat satu rakaat bersama dengan imam. Sempat satu rakaat tu walaupun rakaat yang terakhir. Kemudian jangan sembahyang dalam masjid, sembahyanglah di luar masjid. Dekat dewan ke dekat mana ke, yang penting bukan dalam masjid. Sebab apa? Dia kata boleh dapat dua fadilat. Satu fadilat sembahyang subuh, solat sunat subuh. Satu lagi fadilat secara berjemaah. Sebenarnya kalau sembahyang sunat sebelum subuh, saya bagi tahu dia lepas subuh baru kita boleh buat. Tapi dalam mazhab Hanafi macam tu, dia bagi tahu. Ini dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Hidayah. Mazhab Hanafi ada satu kitab Hidayah. Dia dinukilkan seperti itulah. Hukumnya harus. Sebab tu kita tengok kadang orang Bangladesh tak ada yang qomat, cepat-cepat dia sembahyang dia. Tapi silapnya dia sembahyang dalam masjid lah. Sebab kalau sebagai masjid kecil, surau-surau, dia tak ada kawasan luar. Kalau dekat sini dia boleh juga sembahyang, tapi sembahyang dekat tempat kita makan minum. Tu bukan surau tu, tempat makan minum tu. Tu memang khusus tempat makan minum, dah ada meja kursi lah. Kalau dia nak sembahyang sunat belakang. Bagi mazhab Hanafi lah. Siapa yang mazhab Hanafi. Kemudian sama juga kita bila kita sembahyang sunat, ada orang kata sembahyang sunat tiba-tiba iqamat. Tiba-tiba iqamat. Kita nak batalkan sembahyang ke? Ataupun kita nak terus je sembahyang? Tapi untuk pengetahuan, muazzin kena tengok juga, jangan kelang kabut dia. Dia kena tengok juga muazzin. Dia kira nak lepas, kira dia dah sembahyang sunat, dia nak iqamat terus. Dia bukan fikir orang lain nak habis sembahyang sunat ke tak, dia kira dia. Sebab dia nak pergi kerja, dia habis sembahyang sunat, dia nak iqamat terus. Kalau ada waktu baguslah. Kalau ada waktu yang TV tu, ada waktu dan berapa saat, berapa minit lagi. Itu tak apalah. Sebab ada waktu. Kalau tak ada waktu ni, kita tengok orang tengah sembahyang sunat, maka jangan tamat lagi, tunggu dulu. Tapi dah 15 minit dah, dia sampai nak sembahyang sunat, memang kita bergeram. Muazzin tu bergeram, dah sampai lambat pun nak sembahyang sunat lagi. Jadi dia boleh qomat lah, sebab dah sudah lambat sangat dah. Jadi sembahyang sunat, ketika kita sembahyang sunat, tiba-tiba diiqamatkan. Jadi pada ketika tu ulama Syafi'i kita kata, kita lihat sembahyang sunat ini, kalaulah dia menyebabkan kita tak sempat sembahyang bersama dengan imam, maka kita batalkan sembahyang tersebut. Tapi kalau kita yakin kita bersama dengan imam, sempat bersama dengan imam, jangan batalkan sembahyang tersebut. Jadi sembahyang sunat ni selalu memang sempat bersama dengan imam. Pendek kata, sembahyang sunat memang sempat bersama imam. Cuma jangan dia baca surah Al-Baqarah je. Dia baca ayat pendek-pendek je. Baca rakaat pertama, rakaat kedua, terus dia sembahyang berjemaah dengan imam. Itu boleh lah. Tak perlu kita batalkan sembahyang sunat, teruskan je. Kemudian lepas beri salam, barulah sembahyang bersama dengan imam. Melainkanlah kalau dia kata sembahyang sunat ni memang tak sempat bersama imam ni memang speednya, lajunya, memang tak sempat lah. Jadi pada ketika tu dia batalkan sembahyang dia. Dibatalkan, terus masuk. Batalkan sama dia nak beri salam pun boleh, ataupun dia niat batal. Dia niat batal, memang akan batal lah. Kita sembahyang ni tak perlu melakukan perkara batalkan sembahyang. Niat batal, memang batal sembahyang. Kalau puasa lain, contoh puasa sunat hari Isnin, aku rasa aku nak batalkan puasa ni, aku nak batalkan puasa. Nanti Zuhur dia nak batalkan puasa lah, aku nak minum Zuhur. Tapi dia tak melakukan perkara yang batalkan puasa, tetap puasa dia sah. Selagi mana dia tak melakukan perkara membatalkan puasa, walaupun mulut cakap aku nak batal, niat dalam hati aku nak batal puasa, aku nak batal, tapi tak buat perkara batalkan puasa, maka puasa dia sah. Sembahyang lain, sembahyang niat, aku macam nak batal, memang batal lah sembahyang dia. Kalau kata aku nak batalkan sembahyang, memang batal sembahyang. Itu perbezaan dia antara ibadat puasa dengan solat. Itu mengenai dengan apa kita bincang tadi, mengenai dengan solat sunat ketika mana diiqamatkan ataupun ketika mana dilaksanakan sembahyang fardu. Ada apa-apa soalan? Kan? Ya. Katakanlah kita macam ujian dulu 20 tahun tinggal sembahyang. Ya. Mohon pro Ustaz. Jadi mana afdal sembahyang sunat atau kita pada atau dua-dua kita buat? Yang paling baik dua-dua kita buat. Bila kita ada tinggal sembahyang, kita start sembahyang pun umur 60 tahun lah. Sebelum ni daripada umur balik sampailah 60 tahun, berapa ratus sembahyang, berapa ribu sembahyang kita tinggal, berapa ratus sembahyang.
Jadi nak buat sembahyang qada ataupun sembahyang sunat, Dua-dua buat ya. dua-dua buatlah. Tapi sembahyang qada tu kita buat ikut atas kemampuan kita lah. Atas kemampuan. Sebab bila-bila boleh masa dia, malam ke siang boleh. Qada bila-bila masa kita boleh buat. Okey, terima kasih. Bila-bila masa kita boleh buat. Tak seperti sembahyang zuhur mesti qada zuhur. Sembahyang zuhur qada isyak pun boleh. Sembahyang zuhur qada subuh pun boleh. Bila-bila pun kita boleh buat qada. Cumanya sembahyang sunat kita perlu buat. Sebab sembahyang sunat ni penting juga. Sebab itu orang kata sembahyang sunat tarawih. Tak perlu sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat qada pun belum habis lagi. Sembahyang sunat qada cerita lain. Sekarang solat sunat lah. Bahagian solat sunat kita buat. Solat fardu, solat qada kita tinggal pun memang kita azam untuk buat. Dan kita akan cuba buat sikit-sikit. Tapi janganlah aku nak buat qada, nak tinggal sembahyang sunat semua. Sembahyang sunat kena buat juga. Sembahyang sunat sebab nak menampung sembahyang sunat, sembahyang fardu yang sedia ada ni. Sembahyang fardu kita tak sempurna lagi. Kita perlu ke sembahyang sunat. Ada orang sembahyang subuh tapi dia dua kunutnya kata subuh, dua kunutnya dia tak baca ataupun baca. Ada setengahnya tak boleh baca dan kunut dia. Kunut untuk siapa tu? Imam ke siapa? Ha? Imam ke makmum? Tak, masa kita sembahyang pada subuh tu, dua kunutnya kena baca. Oh, sembahyang qada. Sembahyang qada sama seperti sembahyang fardu. Bila mana dia sembahyang subuh, disunatkan untuk dia baca kunut. Sama macam sembahyang fardu. Maksud sama. Sembahyang fardu subuh qada seperti sembahyang fardu subuh tunai. Dia disunatkan macam doa kunut. Cuma beza dia perlahan atau kuat je lah. Beza dia tu. Kalau sembahyang subuh tunai ni pada waktu dia lah, maka disunatkan baca kuat. Tapi solat sunat subuh, sembahyang fardu subuh qada, kita tengok dia buat siang ke malam. Kalau buat siang, baca perlahan. Kalau buat zuhur, contohnya lepas sembahyang waktu duha, dia qada sembahyang subuh, baca perlahan. Kalau dia buat malam, baca kuat. Sebab sembahyang qada tak lihat pada sembahyang apa yang kita buat, tapi lihat pada waktu. Sembahyang zuhur baca perlahan, qadanya pada waktu maghrib. Lepas maghrib atau lepas isyak, maka disunatkan baca kuat. Walaupun sembahyang zuhur. Sebab sembahyang qada tak lihat kepada sembahyang apa yang kita buat, lihat pada waktu yang kita buat. Waktu. Tak baca kunut? Tak baca kunut boleh? Sunat sujud sawi. Dia sujud sawi tak ada sujud sawi yang wajib. Sujud sawi tu sunat. Tak buat pun tak apa. Tapi kalau tak nak kunut pun tak nak baca, sujud sawi pun tak nak baca. Dua-dua dia tinggal bukan terlupa tapi sengaja. Sah. Cuma kita panggil cacat sikit sembahyang dia lah. Kurang sempurna lah. Kurang sempurna. Kurang sempurna. Dia tak sempurna sembahyang dia sebab terlampau banyak tinggal sunat-sunat yang berat. Orang kunut tu sunat berat. Sunat yang besar lah, sunat berat. Kita panggil sunat abad. Sunat berat tu, sunat abad maksudnya hampir pada wajib. Jadi bila dia tak buat, maknanya lompong lah sembahyang dia. Tak sempurna. Kan, macam sembahyang tahajud tu kita qada je. Jadi otomatik ada sembahyang tahajud tak dapat. Betul ke? Betul. Dia kalau sembahyang malam, contohnya tuan-tuan sembahyang malam, sembahyang sunat ba'da isyak, sembahyang sunat selepas isyak. Tuan-tuan tak nak buat tau. Mungkin lepas isyak ni ada hal sibuk, ada hal ataupun apa, lapar sangat, nak pergi makan lepas ni. Jadi lepas tak sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat. Bila sembahyang sunat? Esok pagi pukul 5 pagi, 4:30 pagi bangun sembahyang sunat lah. Selepas isyak 2 rakaat, sembahyang sunat ba'da isyak 2 rakaat. Dapat pahala tahajud. Sebab tahajud tu maksudnya kita bangun malam, dapat pahala tahajud. Tapi ada orang kata kita niat solat sunat tahajud. Boleh lah. Tak apalah. Sembahyang sunat tahajud pun tak apa. Niat tahajud tak niat tahajud ke, yang penting pahala tahajud tu dapat. Niat tahajud tak niat tahajud, pahala tahajud tu dapat. Sebab tahajud tu maknanya solat selepas tidur. Jadi dapatlah sembahyang. Ya. Macam ni kita nak bezakan antara waktu fajar dan solat sebelum subuh. Kalau waktu fajar ada mengatakan 10 minit di waktu imsak. Dan subuh kita biasanya solat waktu yang subuh. Tahu kita nak bezakan fajar sadiq yang kita kaedah. Dia fajar maksudnya subuh. Fajar tu dalam bahasa Arab. Kalau kata sudah sembahyang sunat fajar. Sembahyang sunat fajar tu maknanya solat sunat subuh. Fajar tu dalam bahasa Arab maksudnya subuh. Kita kata sudah
Solatul fajri maknanya solatul subuh, sembahyang sunat subuh. Jadi bila sebut tentang fajar, fajar ni ada dua. Satu fajar kazib. Kazib ni makna tipu. Satu lagi fajar sadiq. Fajar sadiq ni maksudnya masuk waktu subuh. Fajar kazib ni kita panggil ada cahaya tau. Cahaya tegak. Cahaya tegak. Cahaya tegak dekat atas apa? Langit. Cahaya tegak tu ada nampak sikit cahaya tegak. Itu maksudnya fajar kazib. Belum masuk subuh lagi. Bila masuk subuh, cahaya tadi akan pecah. Akan pecah. Cahaya yang tegak sikit tadi akan pecah. Berselerak. Maka itu masuk dalam waktu fajar sadiq. Fajar masuk waktu subuh lah, fajar sadiq. Waktu subuh. Jadi benda tu kadang-kadang kita tak boleh lihat dengan mata kita. Tengok betul-betul cuaca yang baik lah, baru boleh nampak. Jadi masuk fajar ada dua, fajar kazib. Kazib ni belum masuk lagi. Cuma ada cahaya putih menegak. Tapi bila berselerak cahaya putih tu, maka dipanggil sebagai fajar sadiq. Masuk waktu subuh. Dan ada sembahyang lepas Johor pun kan? Lepas Zuhur. Dia. Ada. Itu kita kata je sembahyang Johor. Misal kita tak 3 dulu, otomatik tak dapat hukum sunat Johor. Tak. Tak dapat Tak. Jadi Dia jangan pula kita kata setiap sembahyang sunat, apa-apa sembahyang akan dapat pahala macam sembahyang malam tadi. Apa yang sembahyang kita buat, maka akan dapat pahala sembahyang tahajud. Tapi kita tak boleh samakan dengan benda lain lah. Contoh tuan-tuan tidur lepas isyak azan letih sangat, tertidur. Tidur bangun-bangun pukul 12, pukul 1. Ambil wuduk sembahyang isyak, dapat pahala tahajud. Sebab buat sembahyang, walaupun sembahyang fardu, selepas dia tidur maka dapat pahala tahajud. Cuma jangan pula kita kata lepas sembahyang fardu zuhur kita sembahyang qada dengan secara apa? pakai Johor lah. Automatik dapat ba'diyah zuhur selepas zuhur. Taklah, itu memang takkan dapat lah. Sebab apa? Sebab sembahyang qabliyah ba'diyah sembahyang berwaktu. Dia ada waktu dia. Sembahyang tahajud tak ada waktu. Kita tidur bila-bila masa kita boleh sembahyang. Yang penting tak azan subuh. Sebab itu bila-bila waktu sebelum daripada azan subuh kita boleh sembahyang, itulah dianggap sebagai sembahyang tahajud. Tapi sembahyang yang berwaktu kita tidak boleh macam tu. Sembahyang waktu kita kena niat. Saja aku sembahyang ba'diyah zuhur. Jangan kita buat qada zuhur, maka secara automatik dapat ba'diyah zuhur. Taklah. Sebab sembahyang tu sembahyang yang berwaktu. Sembahyang duha kita niat sembahyang qada dapat pahala duha. Sembahyang duha tak sembahyang duha sembahyang berwaktu. Dia mesti kena niat saja solat duha. Tahajud tu memang kita kena tidur dulu. Kena tidur tu. Kalau tak tidur dia kena ada qiyam je lah. Qiyam. Kalau Yang mulai. dia malam. Tidur waktu malam. Kerja malam. Macam mana boleh buat tahajud ke? Dia tak semua tidur baring. Lelap sekejap pun jadi lah. Macam kita duduk-duduk terlelap sekejap. Lelap beberapa saat. Maka kita ambil sembahyang sunat kita kira sebagai sembahyang tahajud. Tak semestinya kita ambil bantal tilam selimut tu. Jadi duduk cara pun kadang-kadang selalunya orang kerja malam macam mana pun dia mesti akan lelap juga sikit kan. Mesti akan lelap juga sikit. Tak mesti sekejap mesti akan lelap juga sikit. Tambah apa? Security rumah-rumah kondominium Saya dulu duduk dekat Gani Ahad. Keluar nak sembahyang subuh je, jadi imam sembahyang subuh, security semua balik tidur. Bilik security semua tidur. Jadi sebab waktu tu waktu sunyi dekat pukul 6 subuh tu. Jadi sunyi lah. Mungkin orang pun tidur pukul 5 ke 4.30 tu kan. Jadi maknanya memang kalau kita kerja malam selalunya kita akan terlelap juga lah sikit, akan terlelap sikit. Okey, ada apa lagi? Undang-undang sunat tarawih. Qada sembahyang apa? Subuh. Tak boleh. Sebab sembahyang tarawih dia ada waktu dia lah. Waktu dia bermula lepas sembahyang fardu isyak, berakhir sebelum azan subuh. Dia ada waktu akhir, ada waktu habis.
Ada waktu mula, ada waktu akhir. Bila bermula sembahyang tarawih? Sembahyang tarawih bermula lepas sembahyang fardu isyak. Kalau dia tak sembahyang fardu isyak, dia sembahyang tarawih tak sah. Sebab kita kena sembahyang isyak dulu. Syarat nak sembahyang tarawih kena sembahyang isyak dulu. Jadi siapa yang datang-datang lambat, dia tak sembahyang isyak lagi, dia tengok imam dah start tarawih, dia sembahyang tarawih dulu. Lepas tarawih baru isyak. Tak sah tarawih dah. Jadi dia kena tarawih isyak dulu. Sebab syarat nak sembahyang isyak, syarat nak sembahyang tarawih dia kena sembahyang isyak dulu. Cuma waktu itu waktu mula ya. Waktu akhir dia sebelum azan subuh. Bila-bila pun boleh sembahyang tarawih. Tapi kena buat tak? Ada setengah terus terawih tak buat sunat pada terawih. Boleh. Dia bukan syarat dia. Syarat dia bukan solat. Syarat untuk solat tarawih bukan kena solat sunat selepas isyak. Syarat dia sembahyang fardu isyak. Sembahyang fardu isyak, bukan solat sunat selepas isyak. Jadi orang yang qada subuh tak boleh niat dalam sunat tarawih. Orang yang qada Dia nak sunat tarawih, kan dia nak sunat qada subuh lah. Dalam sana nak dapatkan jemaah ni. nak dapatkan jemaah, Dalam sunat tarawih tu. nak dapatkan sembahyang apa? Jemaah. Tak sembahyang sunat qabliyah subuh, tak disunatkan buat secara jemaah. Solat sunat qabliyah subuh kena buat seorang-seorang. Kalau buat berjemaah dia akan jadi bid'ah. Bid'ah. Dia buat ramai-ramai. Sunat tarawih ni. Terus Niat qada subuh. Dia kadang subuh Ustaz. Dia kadang Tapi dia nak dapatkan jemaah tu. nak dapatkan jemaah bid'ah tu bid'ah. Sebab apa? Sunat dia tak sembahyang subuh bukan sunat solat sunat sebelum subuh tak sunatkan buat secara jemaah. Saya soalan dia begini. Dia nak qada subuh. Subuh, fardu Buatkan subuh. tarawih 2 rakaat. Dia nak niat sembahyang subuh. Dia nak niat Ada qada subuh. subuh. Pada tarawih boleh. Berimamkan tarawih. Berimamkan Boleh. Boleh. Tapi dia nak dapat jemaah tu. Boleh. Boleh. Cuma benda tu agak apa? Pelik sikit lah. Pelik sebab sembahyang qada sunat dia buat seorang-seorang walaupun nak buat secara ni jemaah. Boleh lah, tak jadi masalah. Dia sah. Cuma pelik lah. Sah. Sebab dia pelik sebab dia bukan perkara yang sunat. Sebab contoh lepas sembahyang isyak ni, saya kata lepas sembahyang isyak kita buat solat jemaah ba'da isyak secara apa? Jemaah. Boleh. Tapi tuan-tuan akan rasa pelik lah. Silap-silap tuan-tuan akan cok saya, ustaz ni Wahabi ni. Dia cek. Jadi sebab apa tau? Sebab buat tu boleh sah. Kalau lepas sembahyang fardu isyak buat solat sunat ba'da isyak secara berjemaah sah je. Cuma pelik lah sebab bukan bertentangan dengan sunat, bukan bertentangan dengan sunnah. Bukan benda tu bertepatan dengan sunnah. Tapi macam sembahyang duha juga. Sembahyang duha tak disunatkan berjemaah. Tapi kalau buat berjemaah dia jadi bid'ah, dia jadi pelik. Tapi boleh lah buat. Boleh. Sembahyang sunat duha tak sunat berjemaah. Tapi kalau buat dia jadi pelik lah, tapi sah. Jadi maksudnya sembahyang sunat yang tak disunatkan berjemaah, bila kita buat berjemaah, maka hukumnya adalah apa? Makruh pun tak, makruh pun tak, sunat pun tak. Harus je. Harus. Dia bukan makruh, haram jauh sekali lah. Makruh pun tak, sunat pun tak, dia jadi harus. Semata-mata harus. Ya. Kita dikutip dari rawatib subuh kan? Jadi kita boleh buat Selepas main subuh. kuliah selepas subuh. Kita tak perlu nak ada niat kadang-kadang. Cuma yang ada sebelum Sebelum sembahyang fardu subuh. Tapi niatnya niat qabliyah subuh tau, niat sebelum subuh. Jangan niat selepas subuh. Walaupun kita sembahyang solat sunat selepas sembahyang fardu subuh, tetap niat sajaga solat sunat qabliyah subuh atau sajaga solat sunat sebelum subuh. Walaupun buat lepas subuh. Jangan niat ba'diyah subuh sebab tidak ada sembahyang sunat ba'diyah subuh. Niat tetap sama, cuma waktu je lain. Ya. Kalau contoh kan, maghrib ni kita tertinggal dengan sengaja lah, contoh macam nak buat kerja kejap 2 hari mungkin anggap kerja tu dalam 10 minit siap, tapi tiba-tiba dia tak nak isyak. Dekat situ keutamaan dia kodok solat maghrib dulu ke ataupun solat isyak dulu? Dia kalau dia
dia buat kerja, dia kata lepas ni dia nak sembahyang maghrib, tapi tengok dah masuk isyak. Maknanya dia bukan ialah sengaja, dia tidak sengaja lah. Dia nak buat kerja tu waktu dah azan. Lepas tu dia kata, oh okay, saya nak buat kerja dah 10 minit siap. Dia buat apa-apa buat. Dia tengok dia tunggu, oh ini tunggu dah isyak. Dia buat tu selepas azan maghrib. Dia apa lupa? Tak, kemudian dia dengar azan. Dia kata, oh dah azan anak solat tak ni. Anak buat kerja sekejap lah, contoh macam tu lah. So bila dia buat kerja, dia tengok dia dah masuk waktu. Dah masuk waktu isyak. Jadi maksudnya dia memang nak buat sembahyang tau. Dia memang nak buat sembahyang maghrib. Dia memang nak buat. Cumanya bila dia buat, dia leka buat kerja dia tengok dah isyak. Makna dia tidak apa? Sengaja lah. Walaupun dah masuk azan. Walaupun sudah azan. Sebab dia memang ada azam dia nak buat sembahyang maghrib, tapi sebab dia buat kerja dia tengok sudah azan isyak. Jadi maksudnya dia tidak sengaja. Bila tak sengaja, dia sembahyang fardu dulu boleh, sembahyang sunat, sembahyang qada dulu boleh, sembahyang fardu isyak dulu boleh. Tapi kalau dia tinggal secara sengaja, sengaja ni maksudnya dia memang tak nak sembahyang maghrib. Kata maghrib, pada sengaja pergi, tak apa nanti lah. Tinggal lagi 5 minit lagi maghrib, tak apalah nanti lah. Nanti dia tengok TV, dah isyak, tak apalah. Bila dah azan isyak, dia apa? Dosa besar lah bagi dia. Dan dia wajib, hukumnya wajib buat sembahyang maghrib dulu. Dia tak boleh buat sembahyang isyak dulu. Wajib buat sembahyang maghrib dulu. Itu maknanya dia tinggal secara sengaja. Dia mesti buat maghrib dulu. Kalau tidak dalam isyak lah mana. Dia buat maghrib dulu, kemudian baru buat isyak. Dia qada lah. Tapi hukum dosa besar lah sebab tinggal sengaja. Tapi kalau dia buat isyak dulu sah dia lah. Tapi dia ada apa? Dosa yang kedua. Sebab dia utamakan bukan sembahyang. Sebab dia tinggal maghrib secara sengaja, tuntutan ke atas dia maghrib. Tapi dia buat isyak. Sembahyang dia sah isyak tu. Tapi dia ada dosa yang kedua, iaitu dia melewatkan qada maghrib. Jadi maksudnya lewat tinggal sembahyang satu dosa. Sembahyang isyak dulu tak buat maghrib, itu pun anggap satu dosa juga. Sembahyang dia sah. Semoga Allah bagi kefahaman kepada kita insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.